يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. سيدنا مولانا محمد أشرف العرب والعجم. سيدنا مولانا محمد خير من يمشي على قدمه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وذرياته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus bersalawat ke atas Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wahai mereka yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas baginda dan ucapkanlah salam kepadanya akan salam yang sempurna. اللهم يا من جعلت الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. Allahumma, wahai Tuhan yang telah menjadikan salawat ke atas Al-Habib sallallahu alaihi wasallam antara amalan yang paling afdal mendekatkan diri kepadamu. إنني أتقرب إليك بجميع الصلوات Maka sungguhnya aku bertakarub kepadamu dengan semua salawat التي صليت عليه صلى الله عليه وسلم من أول نشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. yang telah diselawatkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sejak permulaan ciptaan sehinggalah kepada kesempurnaan yang tiada penghujungnya. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد Allahumma kurniakanlah selawat ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad وعلى آل سيدنا مولانا محمد beserta ahli keluarga Sayyidina Maulana Muhammad. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير Selawat yang dengannya engkau membuka bagi kami pintu-pintu keredaan dan kemudahan. وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. Selawat yang dengannya engkau menutup dari kami segala pintu-pintu kejahatan dan kepayahan. وتكون لنا بها وليا ونصير. Selawat yang dengannya engkau menjadi pembela dan penolong kami. أنت ولينا ومولانا Engkaulah Tuhan kami, pembela kami. فنعم المولى ونعم النصير. Engkaulah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik pembela. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد Allahumma kurniakanlah selawat ke atas Sayyidina wa Maulana Muhammad وعلى آل سيدنا مولانا محمد beserta ahli keluarga Sayyidina wa Maulana Muhammad. صلاة تغيبني في عظمة ذاتك Selawat yang menggaibkan aku di dalam keagungan zatmu غيبة يسحبها الحضور dengan kegaiban yang disertai oleh hadir. وتجذبني إليك جذبا Selawat yang menyentap aku kepadamu dengan jazbah يصحبه السلوك yang berserta dengan suluk, استقامة berserta istiqamah. وتفنيني بك فناء Selawat yang membuat aku sirna fana kepadamu يصحبه البقاء بك yang berserta dengan baqa bersamamu حتى نجني ثمرة غيبي sehingga dapat aku memetik buah-buah dari kegaibanku, وحضوري buah-buah dari kehadiranku, وجذبي buah-buah dari jazbahku, وسلوكي buah-buah dari sulukku, وفنائي buah-buah dari fanaku, وبقائي buah-buah dari baqaku, حتى لا يفوتني خيرهم جميعا. sehingga semua kebaikan-kebaikan itu tidak terlepas dariku. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, هذه الحلقة 17 ini adalah siri yang ke-17 والأخيرة dan yang terakhir في كتاب التفكر والاعتبار dari kitab At-Tafakkur wal-I'tibar في فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار. ada menyatakan fadilat salawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan. يقول المؤلف سيدنا أحمد بن ثابت: Pengarang Sayyidina Ahmad bin Thabit berkata, ومن فضائل كثرة الصلاة على سيدنا مولانا رسول صلى الله عليه وسلم dan di antara fadilat memperbanyak salawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أني كنت في الخلوة، pernah aku berada dalam khalwah, يعني في artinya العزلة، dalam uzlah, يعني مع الله. artinya bersama Allah. فأتاني شخص Lalu datang kepadaku satu orang من عالم الغيب dari alam gaib, فأدخل علي الفتنة
dia memasukkan kepadaku fitnah. من كونه شكى لي فقره وهمه. Dia mendatangkan fitnah kepadaku melalui dia mengadu kepadaku akan kedukecitaan dan kefakirannya. وعرض علي تربيعا بيده لنصلحها له يعني علم الجدول. Dia mempamerkan kepadaku ilmu jadual untuk kami menggunakannya. فأخذته فوجدته مصحفا فأصلحته له. Aku pun mengambillah buku ilmu jadual itu daripadanya. Aku mendapati ia bagai mashaf. Aku pun membetulkanlah buku itu untuknya. فلما فارقني Bila dia berpisah dari aku, فإذا بشخص أشار علي وقال شخص آخر lalu tiba-tiba ada seorang lagi datang mengisyaratkan kepadaku sambil berkata, هو لا ينتفع بذلك التربيع orang itu tadi, dia tak akan mendapat manfaat daripada ilmu jadual yang diambil daripada kau. وأنت يخاف عليك. Dan kamu pula sekarang dibimbangi ke atas kamu. فبقيت أبكي ما بين الصلاتين. Maka aku pun menangislah antara dua solat itu. ثم أقبل إلي شخص ثالث Kemudian datang pula kepadaku satu orang lagi. وتوسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. Orang ini bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan sinar Nabi sallallahu alaihi wasallam. وسيدي خالد صاحب مكة في ذاك المكان كان هذا سيدنا خالد هو صاحب الزمان هو غوث هو القطب. Dan dia juga bertawasul dengan Sayyidi Khalid sahib Makkah. Waktu tu di zaman itu wali ghausnya, wali kutubnya adalah Sidna Khalid. فجعلت أتوسل إلى الله. Jadi aku pun bertawasullah kepada Allah. واستغيث به طول ليلتي. Dan aku istighasah kepada Allah, minta tolong dengan Allah malam tu sepanjang-panjang malam. ثم أقبلت لزيارة بعض الصالحين. Kemudian aku pergi berziarah kepada kalangan salihin. فأخذني وقت صلاة المغرب قرب منزله. Jadi dia pun membawa aku waktu solat maghrib berdekatan dengan rumahnya. فأقمت الصلاة ودخلت فيها. Aku pun bangun mengerjakan solat, kemudian aku masuk. فإذا أنا بأقوام أقبلوا علي. Aku mendapati diriku didatangi oleh satu kaum, sekelompok orang mendatangi aku. وأنا في وسطهم. Aku pun berada di tengah-tengah mereka. ثم ضرب بيني وبينهم سور في أسرع من طرفة العين. Kemudian aku melihat antaraku dengan kaum itu dihadang oleh satu dinding secepat kedipan mata. فحال بيني وبينهم. Lalu antara aku dengan mereka pun terpisah. فضاق بي الحال كثيرا. Maka sempitlah hal itu terhadapku, sempitlah dadaku sangat. وأنا في صلاتي لم أقطعها. Dan aku masih berada dalam solatku, tidak aku putuskan. وإذا بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. Lalu tiba-tiba Sayyidil Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wasallam, رسول رب العالمين. Rasul Rabbil Alamin, قائد الغر المحجلين. pemimpin Al-Ghuril Muhajjalin, سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخذ بيدي وأدخلني إلى الحلقة. Baginda memegang tanganku lalu memasukkan aku ke dalam khalaqah. وقال الحلقة يعني الدائرة. Al-halaqah artinya daerah. وقال صلى الله عليه وسلم Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, أنا شفيع الأنام. akulah pensyafaat manusia. فسكنت روعتي يعني خوفي. Maka hilanglah ketakutanku. وأتممت صلاتي. Aku meneruskan solatku. وهذه الرؤيا Dan mimpi ini مشاهدة ليس بمنام. adalah mimpi yang aku lihat secara musyahadah, bukan dalam tidur. فلما أتممت الصلاة Bila aku menyelesaikan solat, قدمت إلى ذلك الولي المزور الذي أريد أن أزوره. pergilah aku kepada si wali yang nak aku pergi ziarah itu. فقال لي Dia berkata kepadaku, منعتك السور. engkau telah dihadang oleh dinding, oleh. فقلت له يا سيدي إلى ما شهدت أوصلك حالي ولم تصل إلى ما وراء ذلك. Si wali berkata padaku, apakah engkau dihadang oleh tembok? Maka aku berkata kepadanya, ya Sayyidi, apa yang kau musyahadah tentang diriku itu begitulah dan tidak sampai lagi kepada aku. فأطرق برأسي ساعة ثم رفعه هذاك الولي. Kemudian si wali itu menundukkan kepalanya beberapa detik, kemudian dia mengangkat kepalanya. وقال لي Dia berkata kepadaku, قد فكك زين الحرم لو سيدنا رسول الله وأدخلك حلقة الصالحين الأولياء فاحمد الله على ذلك. Kemudian si wali itu berkata kepadaku, sesungguhnya penghulu junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW telah melepaskanmu dan dia telah memasukkanmu ke dalam halaqah, artinya ke dalam daerah para salihin. وهذه الرؤيا مما تفضل الله به علي. Dan mimpi ini adalah di antara kurniaan budi Allah Subhanahu wa taala ke atasku. مع كون حالي قاصر عن ذلك.
sedangkan halku ini tidak sampailah ke tahap itu. ولم تكن فينا أهلية حتى لرؤية المنام. Dan aku ini memanglah tidak layak pun, bukan ahlinya lah untuk melihat kepada baginda hatta dalam tidur sekalipun. لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. Akan tapi kurnia Allah itu Allah beri kepada siapa yang Allah mahu. فله الحمد والشكر على أنعم به علينا. Maka bagi Allah itu pujian dan kesyukuran atas nikmat yang dikurniakannya ke atas kami. ونسأله المزيد من فضله كما يحب ربنا ويرضى. Dan kami mohon kepada Allah tambahan lagi daripada budinya seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha. ثم قال سيدنا أحمد بن ثابت في رؤيا أخرى: Kemudian Sayyidina Ahmad bin Thabit menceritakan lagi satu lagi mimpi beliau. إني رأيت فيما يرى النائم كأنني دخلت النار. Sesungguhnya aku bermimpi, melihat dalam mimpiku itu seolah-olah aku masuk ke dalam neraka. أعاذنا الله وإياكم منها. Semoga Allah menjauhkan kami dan tuan-puan sekalian darinya. اللهم أجرنا من النار. Allahumma jauhkan kami dari neraka. وأنا أصلي على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam keadaan aku berselawat ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلم تعد علي النار، يعني النار لم تمسني ولم تحرقني. Maka neraka tidak dapat menyentuh aku, tidak dapat membakar aku. فلقيتني امرأة كان زوجها صديق لي. Lalu aku bertemu di situ dengan seorang wanita yang suaminya itu adalah kawanku. فقالت لي يا سيدي أحمد. Maka berkatalah wanita itu kepadaku, wahai Sayyidi Ahmad, أو ما علمت بصديق فلان وزوجته في النار؟ tidakkah kau tahu temanmu si Polan dan istrinya ada dalam neraka? فغمني ذلك كثيرا من كون الرجل صديقا لي. Maka itu menyebabkan aku amat duka cita kerana lelaki itu adalah kawanku. فدخلت بيته فإذا قدر من قطران. Aku pun masuklah ke rumahnya, lalu aku mendapati ada satu periuk qitran. فقالت لي هذا شرابه. فقلت لها Qitran itu adalah minuman neraka. Lalu dikatakan kepadaku, inilah minumannya. Aku pun من cakap أين pada له wanita tadi. هذا Aku pun cakap pada wanita ومن tadi, أين أتى kenapa dia boleh jadi macam ni? وهو رجل ظاهر الصلاح. Kenapa dia boleh jadi sampai begini? Daripada mana datangnya dia kepada ini? Sedangkan dia orang lelaki yang zahirnya soleh. فقالت لي Si istrinya berkata padaku, جمع المال من حلال وحرام. suamiku itu menghimpul harta dari sumber halal dan haram. وأوخذ بذلك. Lalu itu dicatat dosa ke atasnya. ونظرت في النار Aku pun memandang dalam neraka. فإذا فيها خنادق من النار وأودية من النار. Lalu aku dapati di dalamnya ada parit-parit dari neraka, wadi-wadi dari neraka. عافنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. Semoga Allah mengafiatkan kita semua daripada neraka dengan kurnia budi dan kemurahannya. ثم ارتفعت في الهواء نحو السماء. Kemudian aku meninggi ke langit, kemudian aku meninggi ke udara ke arah langit, إلى أن بلغت عنان السماء. sehinggalah aku mencapai kaki-kaki langit. فسمعت تسبيح الملائكة يسبحون Maka aku mendengar tasbih para malaikat bertasbih. ويقدسون ويحمدون الله سبحانه وتعالى. Mereka mentakdis dan mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. فسمعت قائلا يقول: Lalu aku mendengar satu suara berkata, أبشر بالخير ambillah khabar gembira dengan kebaikan. فإنك من أهل الخير. Sesungguhnya kamu ahli أو kebaikan. كلاما هذا معناه. Atau kurang lebih begitulah kalam itu. ثم Maknanya. رجعت أهبط إلى الأرض Kemudian aku kembali mendarat ke bumi حتى نزلت في المكان الذي كنت فيه. hingga aku turun ke tempat yang aku berada tadi. فإذا أنا بالمرأة Lalu aku mendapati wanita وإذا tadi. بالباب فتح وخرج زوجها. Lalu aku mendapati ada wanita tadi dan ada pintu terbuka, lalu keluar dari situ suaminya. وقالت: لقد نجانا الله بسببك. Lalu dia berkata, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kami dengan sebabmu, وبحرمة الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan dengan sebab kehormatan salawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم دخلت موضعا لم يرى الراؤون أحسن منه. Kemudian aku masuk ke suatu tempat yang tidak pernah ada orang melihat lebih baik dari tempat itu. وفيه غرف عالية. Di tempat itu ada kamar-kamar yang tinggi. فوجدت امرأة ذات حسن وجمال. Lalu aku mendapat di situ ada satu perempuan yang cantik dan indah. لم يرى الراؤون أحسن منها. Tak pernah orang yang melihat ada yang terlebih baik dari wanita ini. وهي قاعدة تعجن في عجين أبيض Perempuan itu sedang duduk menguli tepung putih من الثلج في قصعة، يعني في إناء. di dalam bekas. وفي العجين شعرة طويلة. Dan di dalam tepung itu, dalam ulian tepung itu ada selai rambut yang panjang. فالشعرة هذه اختلط بذلك العجين. Jadi selai rambut yang panjang tu dia tergaul sekali dalam
acuan tepung tu. فكرهت اختلاط تلك الشعرة. Maka tak sukalah aku dengan termasuknya rambut dalam ulian tepung. فقلت لتلك المرأة Aku pun cakap pada perempuan tu, انزعي تلك الشعرة يرحمك الله أفسدت العجين. cabut, buang rambut tu daripada ulian tepung tu. Semoga Allah merahmatimu, kamu telah merosakkan ulian tepung tu. فقالت أنا لا قدرة علي عليها. Maka perempuan itu berkata, aku tak kuasa untuk melakukan itu. وأنت القادر عليها وحكمها بيدك. Tapi yang sanggup melakukan itu, yang dapat melakukan itu adalah engkau, dan hukumnya di tanganmu. وهي ما بقي من حب الدنيا في قلبك يا أحمد بن ثابت. Selai rambut dalam tepung ini, selai rambut dalam ulian tepung ini adalah saki baki dunia, saki baki cinta dunia yang masih ada dalam hatimu, wahai Ahmad bin Thabit. إن شئت فانزعها وإن شئت فاتركها. Kalau kamu suka, kamu boleh cabut. Kalau kamu suka, kamu boleh tinggalkan, biar macam tu saja. فأفقت عند كلامها. Ketika dia berkata itulah aku tersedar dari tidur. ولكن بقى منها أن رجل قال لي. Akan tapi ada lagi dari mimpi itu, ada seorang lelaki berkata padaku, يا أحمد بن ثابت. wahai Ahmad bin Thabit, إن خالك فلان sesungguhnya bapa saudara sebelah ibumu si Fulan الذي يسألك كل ساعة عن عاقبة أمره. yang sentiasa bertanya kepadamu tentang ujung nasibnya. بلغه أنه هو من أولياء الله. Sampaikan kepadanya bahawa dia dari kalangan awliya Allah. لكن الله أخفى أمره إلى يوم القيامة. Akan tapi Allah menyembunyikan keadaannya sampai hari kiamat. فاستيقظت من النوم وأنا مسرور بما أرانه الله. Lalu terjagalah aku dari tidur dalam keadaan aku gembira atas apa yang Allah tunjukkan padaku dalam mimpi itu. لكن لهذا أمر ما رأيت من تلك الشعرة. Akan tapi aku menjadi ketakutan atas mimpi yang aku lihat daripada selai rambut tadi. وآخر رؤيا ذكرها في كتابه سيدنا أحمد بن ثابت. Mimpi yang terakhir yang disebut oleh Sayyidina Ahmad bin Thabit dalam kitab beliau, قال رأيت في المنام. kata beliau, aku bermimpi رأيت سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. melihat Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, هو ونفر جلوسا يأكلون طعاما. baginda dan beberapa orang lagi sedang duduk makan makanan. وفيهم سيد الشيخ الكبير عمر البجائي. Bersama mereka ada Sayyidi Syekh yang besar, Sayyidi Omar Al-Bajai. يأكل مع سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau makan bersama Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. والله أعلم. Wallahu a'lam. والله أعلم. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.